Ya para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kita kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang vektor dan klip video yang ini adalah merupakan klip video siri yang keempat ya. Dalam siri keempat ini kita akan melihat beberapa contoh soalan yang melibatkan vektor di atas satah kartisan. Ya para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita dengan melihat contoh soalan yang pertama. Jadi soalan ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan vektor di atas satah kartisan. Baik, soalannya diberi di sini vektor OA ialah 3i tambah 2j dan vektor OB sama dengan negatif 5i tambah 3j. Kita diminta untuk mencari yang pertama vektor AB, yang kedua magnitude vektor AB dan yang ketiga vektor unit pada arah AB. Sebagai permulaan, vektor-vektor yang diberikan di sini OA dan OB ini dinyatakan dalam sebutan I dan J. Jadi sebagai permulaan langkah penyelesaian ini, anda dinasihatkan untuk menukar terlebih dahulu vektor ini ke dalam bentuk vektor lajur seperti ini. Jadi OA ialah matriks 3, 2, ini vektor lajur. Daripada sini kita dapat maklumat bahawa koordinat A ialah 3, 2 ya. Okey. Dan yang kedua, vektor OB kita tulis dalam bentuk vektor lajur iaitu negatif 5, 3. Di sini sama juga kita dapat maklumat iaitu koordinat B ialah negatif 5, 3. Baiklah, untuk kita mencari vektor AB okey, jadi supaya kita mudah untuk berfikir, jadi disarankan di sini supaya kita menggunakan gambar rajah sebagai bahan sokongan. Baik, apa yang dimaksudkan di sini begini di sini kita tahu bahawa koordinat A ialah 3, 2. Jadi kita cuba letakkan pada kedudukan yang munasabah kedudukan A tu Jadi yang munasabahnya A akan berada di sinilah. Kemudian kedudukan yang munasabah bagi B iaitu negatif 5, 3, maka B akan ada di sinilah. Di sini arah vektornya OA dan juga OB itu arah vektor, dan kita dikendaki mencari vektor AB. Jadi yang mana AB? AB yang ini yang merah ni. Okey. Maka di sini terbentuknya sebuah segitiga Okey, bila dah dapat segitiga ini, maka kita akan gunakan hukum segitiga, maka kita boleh tulis macam ni lah. Jadi AB ialah AO tambah OB. Itulah sebab kita perlukan gambar hajah ini sebagai bahan sokongan. Okey, kita teruskan di sini. Cuba anda lihat di sini, kita memerlukan di sini AO sedangkan yang diberi sini ialah OA. Nampaknya di sini dia bertentangan arah. Seperti mana yang kita faham, kalau dia bertentangan arah maka dia akan jadi negatif. Jadi kalau OA ini ialah 3, 2, maka AO ialah negatif 3, negatif 2. Maka kita akan tulis seperti ini. OB seperti mana yang diberikan, maka kita tuliskan OB di sini. Di sini anda lihat pertambahan matriks. Jadi macam mana kita nak menambahkan suatu matriks, maka kita tambahkan komponen atas dan komponen atas kan. Bawah dengan bawah kan. Itu yang kita belajar dalam matematik kan. Okey, jadi negatif 3 tambah negatif 5, negatif 8, negatif 2 tambah 3 ialah 1. Maka kita dapat negatif 8, 1. Maka inilah dia vektor AB. Ini dalam bentuk vektor lajur. Jadi bila diminta kita tulis dalam sebutan IJ, maka vektor AB ini kita akan tulis sebagai negatif 8i tambah J. Maka inilah dia vektor AB. Baiklah para pelajar sekalian, untuk soalan yang kedua iaitu magnitude AB. Macam mana nak cari magnitude AB? Kita mulakan dengan menulis rumus magnitude. Jadi di sini kita memerlukan vektor AB. Jadi vektor AB telah pun kita perolehi untuk soalan yang pertama tadi. Okey, iaitu negatif 8, 1 sini. Okey. Jadi tak ada masalah yang ni. Kita gantikan saja dalam rumus magnitude, di mana X ialah negatif 8 dan Y adalah 1. Masukkan dalam rumus ni, ambil kalkulator dan kira kita dapat, inilah jawapan dia. Magnitude vektor AB. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, vektor unit pada arah AB. Di sini kita memerlukan rumus yang berkenaan. Jadi kita tulis balik rumus di sini. Jadi berdasarkan kepada rumus ini, kita memerlukan vektor AB itu sendiri. Okey.
Dan yang kedua, kita perlukan magnitude dia. Okey, jadi magnitude AB telah pun kita perolehi dalam soalan nombor 2 tadi. Okey, kemudian kita ambil formula ni dan gantikan saja. Okey, jadi vektor unit pada arah AB iaitu AB bertopi sama dengan vektor AB dibahagikan dengan magnitude vektor AB. Okey. Kemudian kita asingkan sebutan I dan J itu, maka kita tulis seperti ini. Okey, maka inilah dia vektor unit pada arah AB yang kita cari itu. Ya para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita ya dengan melihat contoh soalan yang kedua ya. Okey, soalannya di sini diberi vektor A dan vektor B, di mana vektor A dan vektor B ini dinyatakan dalam bentuk vektor lajur. Okey, kita diminta untuk mencari vektor 2A tolak B, kemudian magnitude. Nampak ni ada tanda modulus, maksudnya magnitude vektor 2A tolak B. Dan yang ketiga, vektor unit dalam arah vektor 2A tolak B. Okey. Baik, untuk soalan yang pertama 2A tolak B, yang ni tak susah kita cuma gantikan saja vektor A dan vektor B ini. Nampak Okey, kemudian kita selesaikan menggunakan konsep matriks seperti biasa 2 darab 2 4, 4 tolak negatif 1 jadi 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian yang di bawah pula 2 darab dengan 8 16. 16 tolak dengan 4 jadi 12. Maka kita ringkaskan jadi 5 12. Okey. Okey, kita teruskan untuk soalan B soalan B kita diminta untuk menentukan magnitude vektor 2A tolak B. Oleh itu kita perlukan rumus magnitude. Kita perlukan juga vektor 2A tolak B iaitu 5 12 ini yang telah pun kita perolehi dalam soalan A tadi. Okey. Dan di sini tak ada masalah, kita tinggal gantikan saja ke dalam rumus ini di mana X inilah 5, Y ini adalah 12. Maka gantikan dan kita ringkaskan. Tekan kalkulator, akhirnya dapatlah jawapannya iaitu 13 unit. Inilah dia magnitude vektor 2A tolak B. Seterusnya soalan C, vektor unit pada arah 2A tolak B. Jadi kita perlukan rumus dulu Okey, kemudian kita perlukan vektor 2A tolak B iaitu 5 12. Kita perlukan juga magnitude. Jadi kita perlukan vektor dan juga magnitude. Maka gantikan sajalah dalam formula ni maka vektor unit pada arah 2A tolak B, nampak kita letakkan tanda topi di atas ni, sama dengan vektor 2A tolak B bahagikan dengan magnitude-nya. Okey. Kemudian kita pisahkan I dan J itu, kita tulis seperti ini maka inilah jawapan kita Inilah dia vektor unit dalam arah 2A tolak B. Okey, para pelajar, kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga Okey, soalannya di sini diberi vektor R iaitu 8 negatif 2 dan vektor S ialah H7. Kemudian cari nilai H jika magnitude R tambah S ialah 13. Okey. Jadi maksudnya di sini kita perlukan apa? Kita perlukan R tambah S, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlukan magnitude. Jadi sebagai langkah pertama, kita perlu cari R tambah S terlebih dahulu Okey, jadi R tambah S, ni mudahlah. Ambil R tambah dengan S. Okey, kemudian ringkaskan, kita dapatlah vektornya iaitu 8 tambah H, 5. Okey, seterusnya diberikan maklumat di sini, magnitude R tambah S sama dengan 13. Kita perlukan magnitude. Jadi kita tulislah, ini rumus magnitude. Masukkan dalam formula magnitude, di mana X itu ialah 8 tambah H ini adalah X, jadi X kuasa 2, tambah Y dia adalah 5, jadi 5 kuasa 2 di sini. Okey, jadi kita ringkaskan, buang tanda punca kuasa 2 tu, kita kuasa 2 kan sebelah kiri dan kanan. Okey, seterusnya kita selesaikan 5 kuasa 2, 25 ni bawa ke sebelah kanan, dan buang kuasa 2 ni, kita punca kuasa 2 kan 144 ni. Baik, seterusnya kita ringkaskan untuk dapatkan nilai H, dan akhirnya kita dapat dua nilai H iaitu 4 dan negatif 20. Okey.
Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang keempat ya. Okey, diberikan di sini vektor OA ialah 3i tambah 4j, vektor OB 2hi tolak hj dan vektor AB ialah 9i tambah kj. Soalannya ialah cari nilai h dan nilai k. Jadi apapun, langkah pertama kita tukar dulu ke dalam bentuk vektor lajur. Kenapa sebenarnya kita perlu tukar ke bentuk lajur ni? Supaya jawapan kita tidak sibuk dengan IJ tu. Kalau kita tak ubah ke bentuk ni, jawapan kita nanti panjang melibatkan IJ tu, jadi mengelirukan dan mudah untuk kita buat careless mistake. Okey. Jadi sebaiknya kita tukar dulu ke dalam bentuk lajur macam ni. Untuk memudahkan penyelesaian kita, kita gunakan gambar rajah sebagai bantuan. Okey. Di sini kita lukiskan gambar rajah ini secara random ikut suka kita. Tapi yang penting di sini arah vektor OA dan juga OB itu kita mesti tandakan sebab kita diberikan di sini OA dan juga OB. Okey. Maka daripada sini kita boleh tulis vektor AB ialah AO tambah OB mengikut hukum segitiga. Jadi AB ialah AO tambah OB. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan vektor-vektor yang berkenaan maka dapatlah kita tulis seperti ini. Cikgu nak bagi penegasan di sini, cuba kita tengok. Di sini diperlukan ialah AO yang diberikan di sini ialah OA OA 3 4. Maka kalau AO bertentangan arah, itu sebabnya kita tulis di sini negatif 3 negatif 4. Okey. Okey, seterusnya kita samakan komponen yang atas ni 9 sama dengan negatif 3 tambah 2h itu komponen yang di atas tu. Okey. Dan kita ringkaskan, akhirnya kita dapat nilai H sama dengan 6. Seterusnya kita samakan komponen yang di bawah ni iaitu K sama dengan negatif 4 tambah dengan negatif H. Ataupun kita tulis sebagai K sama dengan negatif 4 tolak H. Kita gantikan nilai H. Okey. Kemudian akhirnya dapatlah nilai K sama dengan negatif 10. Okey. Okeylah, sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam siri yang keempat ini. Dan kita akan jumpa lagi dalam siri yang terakhir iaitu video siri yang kelima. Okey, teruskan setia bersama channel Terja and Maths.